minus 30 seconds. T minus 30 seconds. Matanan bre, yeah, yeah. Matanan bre, yeah, yeah. T minus 20 seconds. Matanan bre, yeah, yeah. Matanan bre, yeah, yeah. Matanan bre, yeah, yeah. 9, 8, Matanan bre, 7, yeah, 6, yeah. 5, 4, Matanan bre, 3, yeah, yeah. 2, 1. Matanan bre, yeah, yeah. Yo, Assalamualaikum semua. Selamat malam kepada anda. Thank you so much. Okay, sesiapa yang ada dengan Mamba sekarang ni. Okay, so sekarang ni kami tengah ada satu program. Nama dia Talk the Talk, Walk the Walk. Which is setiap pagi, setiap malam. Okay, setiap malam Mamba bercommitted. Okay, Mamba commit sangat untuk bantu you guys. Untuk berikan you guys inspirasi. We have various kind of people. This is the platform untuk setiap malam. Okay, apa yang kita akan buat adalah untuk kita nak bawakan usahawan dengan artis together. So semalam, 2 hari yang lepas kita ada team member Void Deck Fellas yang nak bantu you guys macam mana how the struggle and the pain sebagai artis. Lepas tu semalam kita menampilkan Cik Su dari Al-Azad yang membuatkan ikan bilis je, tetapi ikan bilis dia buat branding. Alhamdulillah sales dia mencecah 15,000 and all. So hari ni I nak jemput seorang sahabat member yang member sangat respect. Dia bagi masa, you bayangkan seorang doktor. Okay, Waalaikumsalam. Thank you so much. Tuan Rizal, semalam dia ada, hari ni dia ada. Thank you so much for being committed dengan kita. Hari ni Mamba nak bawa seorang sahabat Mamba yang banyak memberikan Mamba inspirasi and it inspired me sebab apa yang dia buat adalah dia share dengan hari tu dia live about how music ni is energy. Sedar tak sedar pun Mamba macam, oh wow, rupanya music ni boleh membawakan kita bagi satu semangat. Apakah semangat? Sebab business ni kalau kita tak ada energy, tak ada apa, memang ke laut. So jom kita invite hari ni, okay, my guest. Nampak tak tahu, lupa nak cakap. My guest, okay, Amin Alhamdulillah kita invite Dr. Nur Ayu Sahar. Nak panggil Puan sekali tak tahu, Puan ke Cik? Cik Dr. Nur Ayu Sahar. Okay. Panggil permaisuri pun boleh. Okay, permaisuri. So, thank you so much. Saya panggil dia kakak lah, tetapi dia ada status Dr. Nur Ayu Sahar. Thank you so much Kak for having this talk show, berikan kita masa untuk memberi manfaat kepada ramai orang yang kat luar yang tengah view kita. So sesiapa yang rasa ada kawan yang tak happy, dia ni asyik stres ke apa, mungkin Kak boleh share apakah kepakaran Kak. Boleh share dengan dia, apakah bisnes Kak sebenarnya? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum tu, Kak Noh nak tanya korang dululah, macam mana aku nak share dekat page aku? Tak boleh lah. Setting private I cannot share to my page, I don't know. Oh ya, alamak. Hari ni I tak like kat my page, nanti diorang cari. Alamak. Dan Nami I nak kena macam mana ni? You buat watch party lah, boleh tak buat watch party? I dah tekan share, lepas tu I tak boleh masuk dekat my share to a page story pun. Tak tahu macam mana? Tak apa kita. It's okay. Macam mana kita nak bagi kawan-kawan kita tu macam sayang pula kan? Diorang tanya. Okay. So guys, how siapa tahu? Okay, saya try tengok apa yang saya boleh bantu. Okay. Alright, tak ada pun kau sharekan dekat page Kak. Boleh saya sharekan untuk page Kak. Ni ada Kak Surina dekat sini. Kak Surina. Hello. Dia cakap welcome Kak Ayu, cantik dan sentiasa happy. Aduh, penat tau. Bukan senang nak dapat jadi jemputan untuk program Monberg ni. Sebelum tu Kak Noh nak cakap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okay, saya Nur Ayu Sahar. Boleh panggil Kak Noh. Okay, saya lebih comfortable kalau panggil Kak Noh lah. Terasa macam kita environment energy kat rumah kan. So, first of all, congratulations and tahniah kat korang sebab korang berada dekat dalam Facebook Monberg and then jemput datang ke Facebook Akak juga. Hari ni kita nak cerita pasal apa? Pasal apa yang buat tadi? Akak sangat-sangat teruja tau. Teruja bekerjasama dengan orang yang bukan kaleng-kaleng weh daripada overseas ni.
Dia bantu orang. Wah, kalau korang nampak lah kan, mesti macam Berg bantu dia business person, Berg bantu music, ataupun Monberg bantu orang bagi saka dekat otak. Tapi sebenarnya secara jujur akak cakap, kami, akak daripada akak nak, sebelum tu akak nak sampaikan salam daripada bos kita, Tuan Eddie Maizi. Dia tak dapat nak join sebab dia ada urusan. So bagilah akak seorang bimbing. Kalau dia ada kan kita sampai 3-4 jam, besok habis lah. So topik hari ni adalah music is energy. Okay, macam mana kita boleh kenal Berg sebenarnya? Macam mana kita boleh kenal? Nak kata akak ni penyanyi retis, tak jadi retis lagi kan? Nak kata Berg pesakit, memang dia bukan pesakit lah kan. So kita bertemu kat mana Berg? Kita jumpa dekat di kelas. Okay, kelas kita. Yes. And so bila kita jumpa dekat kelas tu, waktu tu Kak Nur boleh cakap yang dia Kak Nur boleh continue Kak? Testing 1, 2, 3, korang dengar? Okay, tak clear? Okay, tak ada pun. Okay, tersangkut pula ya sister. Boleh. Tak apalah, minta. Okay. So sebenarnya macam ni je, benda simple je. Allah yang izinkan kita bertemu dan circle yang kita bertemu adalah daripada berbagai pihak. Untuk macam akak, okay, mungkin orang nampak perkataan doktor. Okay, I was graduated as the Bachelor Medical Science for my first degree, and the second one is Bachelor in Medicine and Bachelor in Surgery, MBBS, from MSU Shah Alam. So I was graduated lah. So I got the double degree, lebih kurang macam tu lah. Lepas tu nak jadikan cerita, make it short, Allah bagi I hadiah di mana I dapat sakit kronik. Sakit kronik yang terlambat diagnose, yang kalau bahasa saintifik gebang-gebang dia adalah NPSLE, ataupun sakit ala-ala Selena Gomez tu, Toni Braxton. Aku kena cakap pasal artis kan, sesuai lah dengan punya environment kan. Kalau orang seperti Kak Nur ni sakit apa sakit macam Selena Gomez ataupun Toni Braxton. Okay, tapi efek dekat Kak Nur dapat suspected and then I've done the what we call it, tebuk tulang belakang, polyleukemia. Dapat. So keadaan Kak Nur kronik bila lambat diagnosis dan dia dah terbakar hair wire kat otak ni guys. Bila dah hair wire dekat otak ni terbakar dekat bahagian otak, itu yang menyebabkan Kak Nur dari badan seorang doktor klinikal, Kak Nur beralih arah untuk bantu anda dalam perjalanan, dalam apa yang Kak Nur lalui. What we call it is like, if you beritahu Kak Nur apa yang Kak Nur niaga, mungkin korang akan beritahu Kak Nur, alah Kak Nur jual Helio ke? Guys. Sekarang kan tak nak jual Helio kan? Boleh juga, jual Helio kat tepi pun boleh juga kan? Boleh juga. Tapi Helio yang pengalaman lagi. InsyaAllah yang Kak Nur lalui seminggu. Kak Nur, OKU physical. OKU physical. So bermakna bila dia affect my brain, dia affect my brain, dia disturb my communication skill. Kak Nur punya bercakap, membaca hilang. I stroke, macam minor stroke, tak boleh gerak. Selepas kemoterapi 3 kali cycle, I tak boleh jalan. Okay. Faham. Okay, Dr. Ayu ada nasihat dia di sana. Okay. So from that, I jadi sangat-sangat stres, sangat jam. Okay. So bila keadaan tu berlaku kat saya kan, berlaku kat Kak Nur, pergi rehab, dan daripada situ Kak Nur cuba nak selamatkan otak. Selamatkan otak di mana Kak Nur rasa Kak Nur rindu sangat sujud. Kak Nur rindu sangat nak membaca, dan Kak Nur yelah, kita rindu. Mungkin tak boleh nak jadi macam dulu. Dulu pun ligat Kak Nur is like I'm doktor pelajaran, part time ligat tau. Part time ligat maksudnya I part time modelling. Catwalk tu, nakal-nakal tu nak cari duit halal. So kalau nak tanyakan kebanyakan kalau kata Kak Nur tak ada pengalaman bisnes. Kak Nur anak yatim piatu sejak 20 tahun yang lepas. So kita dah biasa kena cari duit, which is tak adalah kalau nak cakap jutawan, belum lagi, tak ada yang achieve. Tapi banyak jatuh bangun. Amin. Banyak jatuh bangun sampai 2 bulan lepas
bukan sekadar COVID, Kak Nur dah mengalami COVID 3 tahun lepas lah, waktu yang Kak Nur sakit tu kan. Tercetuslah idea di mana Alhamdulillah Kak Nur tak, menurut kajian Kak Nur hanya hidup waktu tu 2 tahun je. Okay. Tapi Allah bagi Kak Nur anugerah, Alhamdulillah Kak Nur masih hidup lagi. Dan ketika itu Kak Nur hajat, Kak Nur nak kongsikan ilmu Kak Nur, pengalaman Kak Nur, bantu anda dengan what we call that, music is therapy. One of the therapy yang I've done untuk bantu orang yang pemikiran dia stres ataupun dia hilang ingatan contoh. Dan I berjaya dengan teori yang Berg punya, kalau korang pergi tengok dekat Facebook, Berg kan dia cakap 5 second jingles can sucker your brain kan. Itu jingles untuk orang sihat. Tapi sebenarnya terapi yang Kak Nur lalui, yang Kak Nur terpaksa invest duit, invest pengalaman, invest air mata, 5 second tu dia membantu Kak Nur brain hack. Dan Alhamdulillah here I am. Okay. So kalau nak katakan energetic, gebang-gebang everything ni semua, dia buat Kak Nur lebih dekat pada Tuhan and terjawab semua persoalan. Dan Kak Nur rasa macam Kak Nur, what we call that, benda ni semua adalah tenaga. Benda ni adalah cahaya. Okay. Ke aku terlalu cakap saintifik sangat? Kan saintifik kan korang tidur pula kan? Mungkin orang tak faham apa yang you jalan dalam music therapy ni. Because for some people macam, okay, apa yang music therapy? Because it's something unique, and then you tadi you share dengan kita, you will give only 2 years to survive. Tetapi Allah Akbar, Allah memang bagi you another chance. And there's one big secret yang ramai masih tak faham. Because what makes me impressed was, yelah, you ada something tu yang you cakap tu. Sepatutnya dah 2 years dah, tetapi you boleh extend. So what is the key? Itu the first number one. Then number 2 adalah orang tak tahu apakah yang music therapy tu. Mungkin kita macam, kenapa nak kena ada jingles, kenapa nak kena ada lagu apa semua. Tetapi sebenarnya kita sedar tak sedar pun music ni membantu kita kan. Sedih lah, happy. Kalau Hindustan tu 3 jam tu memang lagu all the way. So maybe orang tak faham apa tu music therapy. Maybe you boleh share dan jelaskan kita apa yang you go through with that music therapy. Okay, kalau Kak Nur nak cerita secara saintifik, menyatakan Kak Nur belajar pasal perubatan daripada umur 18 tahun sampai 30 tahun plus kan. Yang Allah bagi Kak Nur sakit ketika umur Kak Nur 30 tahun. So cakap benda tu Kak Nur dah boring. Kak Nur sendiri boring bila Kak Nur sendiri aku sendiri terlantak, aku sendiri dah boring sebab aku dah tahu benda tu. So bila communication dengan pakar-pakar, okay, pakar-pakar yang bantu Kak Nur, sebab diorang dah tak boleh nak cakap yang bersabarlah, senyumlah, exercise lah kan. Dia tak boleh cakap sebab kita dah satu level yang, hey, kau jangan nak gebang aku lah kan, macam tu kan. And then Kak Nur dapat peluang, dapat seorang asbabnya, doktor yang Kak Nur lepak tu adalah department stroke dekat rehab yang related to the pain. Doktor tu ajar Kak Nur satu benda, dia bagi Kak Nur satu buku. From that books dia ajarkan, dia cerita yang pergi dengar muzik atau sebab yang kena bagian otak Kak Nur, ganggu my pemikiran, my ingatan. Okay? Dia ganggu pemikiran, ingatan dan pergerakan. So belah kiri Kak Nur agak lemah. Okay, belah kiri agak lemah. Sebab tu kadang-kadang korang boleh nampak Kak Nur catwalk, kadang-kadang Kak Nur jadi chicken walk, chicken dance, apalah, pakai tongkat dan sebagainya lah. So bila keadaan macam tu, terapi yang mula-mula, Kak Nur paksa diri dengar muzik. Dengan muzik yang aku terpaksa invest lah. Dengan muzik yang orang kata muzik sabarlah, terapi air lah. Kak Nur dengar yang itu je sebab Kak Nur plug. Aku dah tak boleh gerak. Dekat rehab aku tension. So Kak Nur plug ke telinga, Kak Nur malas nak cakap dengan orang sebab kita tak boleh nak cakap kan, tak boleh nak express diri kita. Walaupun nampak Kak Nur kepo-kepo, Kak Nur kepo untuk kerja je. Tapi Kak Nur sebenarnya introvert. Kak Nur lebih kepada tu. So Alhamdulillah bila Kak Nur dengar macam tu, Kak Nur tak perasan lagi tau. Kak Nur tak perasan benda tu. Kak Nur tak perasan. Tapi bila a few dalam sesuatu masa Kak Nur dah boleh start nampak dapat rhythm baca Quran balik. Selain daripada tu, okay, kalau kita senang lah kalau kata Kak Nur nak pergi terapi ni mahal lah Kak Nur. Yes, faham, mahal. Ada yang mahal, ada yang korang boleh tengok dekat. Kalau ada ilmu korang boleh cari benda-benda yang berpatutan. Tapi kalau susah sangat, kita back to basic guys. Kita back to basic, balik, okay. Sesuatu yang berlaku kat hidup kita kena sabar dan solat. Mula-mula Kak Nur tak faham apa itu sabar, solat, zikir. And then Kak Nur terbaca satu ayat dekat dalam Quran di mana dia menyentuh
bila kau baca Quran atau berzikir, baca dalam keadaan intonasi yang berbisik. Maksudnya tak tinggi, tak rendah. So Kak Nur ni dia berfikir, kenapa berbisik? Kenapa berbisik? Dan Kak Nur tersedar, lah, terapi yang aku dengar, wavelength tu, it's like bunyi air, bunyi laut ataupun sabar. Contoh kan. So macam berbisik and then baca Quran malah nak tidur dengan zikir yang zikir pun ada lengguk dia kan, baca Quran pun ada lengguk dia kan yang kita dengar kan. So daripada tu macam okay. So Kak Nur nampak step by step tau. Kita tak perasan tau, tapi step by step yang instead of wheelchair, Kak Nur dah boleh pakai tongkat balik. Daripada bertongkat kan, Kak Nur dah boleh berdiri tapi on and off lah, kalau kena dia kena tiba lah macam mana kan, sebab dia dah macam ni kan. So okay, itu satu benda. Yang buat Kak Nur impress, sahabat yang terdekat dengan Kak Nur, okay, terutamanya bos kita dan sahabat Kak Nur yang lain yang faham situasi Kak Nur yang Kak Nur tak boleh membaca WhatsApp kan, diorang try to hantar video yang bergerak walaupun 1 minit. Dia nak, walaupun Kak Nur tak reply tapi Kak Nur tengok macam bergerak, Kak Nur tahu update diorang. Macam tu. So bila orang nampak, okay, alright, pergerakan music wave, okay. And then Kak Nur boleh cakap lah, walaupun Kak Nur tak kerja kat hospital lagi, okay, tak kerja kat hospital lagi, tapi Kak Nur ni memang kerja Kak Nur pergi hospital je, it's like 2 minggu sekali, sebulan sekali. Kak Nur macam, itulah rutin Kak Nur. It's like difficult for me to work di other place. And then macam-macam lah kita lalui kan. So tapi bila check, Kak Nur, bayangkan you dah more than 3 years dekat satu hospital. Actually bukan satu hospital, Kak Nur ada 3 hospital 3 hospital yang Kak Nur kena pergi rutin check up. Okay, sebab sakit ni banyak sangat effect kan. So 3 ni kita dah jadi kawan-kawan dengan nurse-nurse, dah kawan-kawan dengan team itu semua tau. Sebab dia orang macam macam Dr. Ayu nak buat sihat lah, okey lah. Tapi bila tengok result darah, teng, tak best. Tapi daripada tu kan, sampai Kak Nur Kak Nur kena pergi terapi counselling juga. Dan mereka tolong adjust Kak Nur. Bila Kak Nur tertarik pasal brain ni kan, pergi psikiatris, pergi psikologis, belajar terapis kan. Kena pergi terapi lah, fisioterapi, terapi bercakap. Timbullah satu perkara dia orang tanya Kak Nur, apa yang kau buat tadi? Dia dah tak ada level yang macam, dia kata, babe, betul-betul macam, okay, kita cakap direct lah. Sebab kes you ni, kalau MPSLE sakit you ni, confirm dia meninggal. Dan memang tak dapat nak buatkan district yang nak selamatkan dia. Kalau tak practice speaking, you can do the research. Usually it's like that. Tapi Kak Nur cakap, apa yang aku buat Kak Nur tak perasan lagi tau. Kak Nur tak perasan, seriously guys. Tapi bila Kak Nur macam, Kak Nur teringat lagu ataupun muzik yang sahabat-sahabat baik Kak Nur, terutama tu ada muzik kan, dia memang puitis macam lah puitis, okay. And then kawan Kak Nur Yati, Fiza, mereka yang dah lama kenal Kak Nur, dia hantar muzik Shine, dia hantar. So Kak Nur cakap, this is what I do, okay. Kak Nur just tunjuk, Kak Nur berjujur je lah, Kak Nur apa buat kan, maka terus semua buat. And then Kak Nur cakap paling tidak pun tak tahu lah, Kak Nur tak tahu nak dapat detect yang mana tau. And then salah seorang pakar tu cakap, yes, I know music, I know sound. So satu pakar tu cakap is because you pakai music untuk save your life. Yes, yes. And then dia kata bukan apa tau, sebab benda macam this is berembang bulu rumah aku serius. Tak whatever. Like now I feel appreciated hidup ni, I feel appreciated. And right now I feel that apa yang I belajar ni baru di berapa minit, within this 20 minit ni, I belajar macam mana music boleh bukan saja bantu bisnes sebenarnya, dia membantu you get another second life, you dapat second life. Sebenarnya macam dalam scientific cakap, you akan pergi lagi 2 years. You know, it's really, Masya Allah Muhammad, subhanallah, I really macam tak, you know, Allah berikan Muhammad bakat sekarang ni, Muhammad rasa berdosa kalau Muhammad tak fully utilize apa yang Allah beri kepada Muhammad. Because if this can help you, kan, because Muhammad belajar balik, apa yang Muhammad belajar kat dulu during my school years kan, kat college apa, music ni sebenarnya energy kita, betul tak? Dia dari energy sound wave, dia dari brain wave kita kan, wave yang bila macam ni, senang cakap telefon apa ni, sebenarnya kita ada wave ni. So bila kita sama juga, kalau you tengok bila kita berbual dekat mic ke apa, it create the wave. Wave tu masuk dijadikan elektronik. So bila elektronik masuk kepada brain kita, itu yang dia menjakatkan gelombang kan, gelombang
wave kan, kita kalau pergi laut ke apa, these are all energy yang either a good energy or bad energy. Kita dah berbual sains lah ni kan. So benda tu Ber, kalau saintifik sangat pening ber. itulah. Itu yang setiap hari je lah. Berduduk dengan doktor memang akan berbual sains. Kan? So Tak payah. Sebab Kak Noh je supaya korang rasa macam borak dengan mak-mak. Okay, so that's why apa yang Mamba belajar ni sekarang ni with you Din, is that sebenarnya this sound wave, brain wave ni, because I was too busy nak promote jingles apa semua, tetapi sebenarnya music ni adalah lebih besar lagi. Dia bukan pasal business tau. Ini it's not about business, tapi macam mana you bayangkanlah kalau music ni boleh bantu orang untuk back to life. Kan, untuk get back to life dengan music, you cakap dengan zikir. Memang ada satu this kajian sains dia buat macam mana azan, zikir ni semua buat people calm. Because sound wave yang diorang study tu, diorang cakap yang memang diorang tak boleh jawab. Kita dengar azan je kita boleh rasa peace. So diorang cakap sound wave yang diorang nampak ni semua memang beza dia lain. Allahu Akbar. Energy tu bila orang tak nampak macam Mamba lagi excited lah sebab apa ni, Mamba belajar kan macam mic ni kan, kita bila rap ni semua, bila kita buat music ni semua, dia jadikan energy. Bila tu kan masuk, kita just nampak dia wave je tau. Alah, kita nampak visual. Tetapi sebenarnya visual ni membantu kita untuk faham macam mana music boleh react dengan diri kita. Pasal dia dah masuk ke kita and it give us the wave. Itu yang you cakap, you punya mind setengah tu dah not that functioning, tetapi energy wave ni dari music itu macam Allah, macam subhanallah, berapa yang nikmat tu Allah berikan kita energy in a lot of way. So bagi Mamba, macam kerja Mamba ni adalah satu dakwah. Apa yang Mamba nampak ni adalah satu macam jihad untuk Mamba. How this sound wave, dia bukan saja buat orang happy kan, buat ni, tetapi it save your life. Itu yang Mamba macam, Mamba macam hip hop save my life, music save my life. Bagi Mamba nampak mata kata. Because macam ni, akak bukan lahir jadi macam ni tadi. Akak tak macam ni. Akak ni dulu Britney Spears. What I'm trying to say is like, when something happen to me like that, jadi, so otak I kan bertanya. Tapi yang bagusnya, arwah mak I hantar I sekolah agama dulu. I'm learning bahasa Arab. I'm learning Arabic. So when I'm learning Arabic, from I still young, when my mom passed away, my dad passed away kan. So I dah ada rutin yang pagi kena baca ni, malam kena baca ni. Nakal macam mana pun mesti ada bacaan tu kan. And then when I miss my mom, I benda yang paling I takut waktu masa mula Kak Dua sakit, Kak Dua cakap, Kak Noh tak nak lupa suara mak dan ayah. Walaupun sebenarnya Kak Dua dah tak ingat kan, almost 20 years kan. Tapi I don't want to forget their voice. Because for me, like when my dad ceria, my mom lembut. Macam tu kan. So I just want to remember that. To feel pujuk diri lah. Macam tu, like that kan. So bila awak cakap macam tu, bila keadaan tu macam tu berlaku, hinggalah Kak Noh perbaiki balik my basic lah I perbaiki my basic, which is like when you dah tak boleh bercakap, tak boleh pronounce betul-betul, okay, Kak Noh kena belajar balik membaca Quran yang lebih betul. Okay, I'm going to guru-guru circle kita lah, suka belajar balik solat, belajar baca Al-Fatihah, belajar baca zikir, and then I tertarik dengan something yang ada rhythm. Bila I tertarik dengan something yang ada rhythm, I akan ingat keyword. For example, Nur, ada one of the songs kan yang Astaghfirullahalazim, I give it to you, yang video from tu kan, from Haramain tu kan. And then tu tak ada music tapi ada rhythm. Tu ada Umayzi send for me, ada rhythm. So it's like I remember for that zikir, dan I dapat tahu rupanya zikir Astaghfirullahalazim berkaitan dengan pengaliran oksigen sampai keluar karbon dioksida dalam perkataan, satu perkataan Astaghfirullahalazim. Wow. So kalau pergi yoga, I'm learning yoga for my breath. Cikgu yoga I, Sifu Pizza. Dia ajar I pasal yoga, pasal pernafasan je. So I learning pernafasan yang I pernah ajar you all semua kan, yang 5 second magic number. 5 second is our magic number in therapy. Okay, kalau orang terapi pun boleh ngam,
better, ini kan orang sihat 5 second memang kau melekat lah kena saka tu kan. Macam tu. Kalau yang ni pun 5 second kita dengar kita punya fingertips ni kan. Kau bayangkan kalau lebih. So when that, okay, itu hinggalah latest I dapat belajar dengan Sarah, seorang doktor yang dia dah 30 tahun lebih dekat Indonesia lah secara online kan. Alhamdulillah berkat COVID ni. Dia mendekatkan diri I, the power of otak. Okay, the power of otak. Because kejadian dia pun lebih kurang macam I, tapi bukan dia yang sakit, adik dia sakit. Okay. Adik dia sakit. So, and then bila satu level, dia cuba kaitkan dengan sunnah, dia kaitkan dengan Quran. So benda tu terjawab, termudah dan baru hari ni Kak Nur berdiri kat sini. Kak Nur terima dan Kak Nur cakap, yes, this is what I want to do. Waktu Kak Nur terlantak, masa dulu mula-mula sakit, Kak Nur sakit 2 tahun tak boleh gerak. Lepas tu jadi setahun lebih, 6 bulan. Masa hari tu flare, 2 bulan Kak Nur diam. Dan Kak Nur pun terkejut bila Kak Nur macam tak okey tau. Memang cak-cak tak okey, tapi doktor nampak macam Kak Nur macam ni. Walaupun memang sampai Kak Nur punya gabrah, Kak Nur cari budak sekolah rendah, sekolah menengah, Kak Nur dia lama-lama balik nak minta maaf sebab aku takut kalau kali ni memang aku habis lah. Tapi Alhamdulillah, here I am, 1 hari bulan September itu I bangkit balik, Alhamdulillah. And then berkat ilmu yang makin ada. Sebab tu Kak Nur cakap, kalau katakan apa kepakaran Kak Nur sebenarnya nak bantu anda, nak pengalaman Kak Nur sendiri. Kadang-kadang kita fikir bisnes kita menjual. Bisnes adalah bukan berkaitan dengan rapat dengan otak. Itu korang kena faham. Itu kena fakta. Bisnes bukan berkaitan dengan otak. Bukan personality test ataupun orang punya what we call that, korang punya anugerah. Otak kita ni terbagi pada 4 dan 8 untuk personality korang tu. So macam mana tu? Sebenarnya tu kan. Tapi bisnes tidak. Sebab tu dalam Quran kata, okay, ini memang Kak Nur tersentak bila doktor tu sendiri cakap dengan Kak Nur, bisnes tidak. Sebab tu semua orang boleh buat bisnes dan dalam Quran cakap bisnes adalah punca rezeki yang paling tinggi. Okay, itu Kak Nur dah terdiam. Tapi bila Kak Nur duduk balik, okay, itu kita KLB. Kalau siapa nak dengar, kenalah komen. Korang diam je, kita 3 orang je tengok picture. Best. Kalau nak kita ada Cik Su is very committed. Tadi dia stay and keep hearing pengalaman Kak Nur yang dapat beri manfaat kepada orang ramai. Amin, alhamdulillah, serious. I feel that betul. Macam semalam kita ada Cik Su, I learn a lot of things. Hari ni I learn about how in-depth and how music save your life. So Mama sekarang rasa berdosa kalau Mama tak buat betul-betul untuk orang punya business. Because the energy yang you cakap tadi kan, about the music therapy, kadang-kadang kita terlupa benda-benda ni sebab kita terlampau sibuk dengan duniawi kan, dengan sibuk on business. Tapi benda ni macam you bayangkan kita terlampau sibuk sebab kita tak ada rest kan badan kita, and that's how energy wave tu yang you ceritakan. Sebab Mama belajar macam music is dari acoustic energy lah, apa energy, kita macam yelah energy kan, semua orang tahu benda tu. Tetapi bila how it can help you save your life, itu yang membuat rasa macam wow, you know. And itulah, maybe you boleh share sikit about apa macam mana kita nak buat happy. Macam mana how you make people, macam tadi macam Cik Su tadi cakap pengalaman you dapat memberi manfaat. So ramai orang tanya, okay, apa yang you boleh beri kita manfaat? Because I think, business ni memang stress. Okay, how can you make everyone happy, macam mana? Because you dapat diberikan second life. Sekarang ni I rasa nyawa I ni macam, ya Allah, you know, you such a strong lady. You memang very strong. You very strong. Macam you diuji macam ni lagi 2 tahun. You bayangkan kalau sampai dekat sini you diberikan 2 tahun ni. You dah tahu dah lagi 2 tahun. Maybe sesiapa yang kat sini 2020. Okay, you cakap 2022 you gonna go. Apa yang you rasa? And that is where sekarang ni motivate me. Because it motivate me. Because to be honest, I a bit tengah ada down sikit, up and down kan. Macam kita tengah trying to push mana yang kita nak pergi. Tetapi with your learning lesson ni, I think it's a very good thing. You bayangkan kalau kita ada 2 tahun je, I don't know how you feel. I tak tahu the experience. Maybe you boleh share bila you dapat tahu you 2 tahun je tu semua. But macam mana music boleh macam you just plug in and play je lagu, plug in and you know, dengar and you bangkit. It's not easy. Kalau serious, kalau sekarang you cakap you ada 2 tahun je, like I need to plan
lagi 22 ni apa yang I nak kena buat? Ni dah nak nangis ni. Mama takut ni, seriously. Kalau Mama rasa macam, oh we going lagi 4 bulan ni kita nak pergi 2021. You dah tahu dah, lagi 2 tahun you akan pergi. I don't know how to explain. You know, because setiap hari Mama akan tell me myself, what if today is my last day. Tapi Mama tak terfikir kalau orang cakap, lagi 2 tahun tau kau dah tak ada. Ini yang Mama macam sekarang ni terfikir dalam kepala otak Mama. Jujur Kak, Mama terfikir kalau lah Mama diberikan lagi 2022 ni, kau nak buat, I think I'm gonna start planning every month. Mama got to be happy. Sekarang ni, inilah lesson yang Mama belajar betul-betul dari Kak Nur. Hari ni, you are very such a strong woman. Mama rasa macam buang masa kalau Mama just drag my time. Because sekarang ni Mama tengah belajar betul-betul hargai masa, tetapi you maybe boleh share lah experience you. 2 tahun tu apa yang you buat, macam mana you buat. Sangat menakutkan lah. Seriously. Kita cakap senang tau. Kita cakap senang. Tapi you lalui ni bukan benda yang orang cakap boleh suka-suka lah nak ambil. It's not very easy for you. Mental you, macam mana you punya mind. Sepatutnya topik dia lain sikit. Tapi this is very important because this is a real life. Kita bukan main-main ni sekarang ni. Share sikit Kak, macam mana you can bring your life. I rasa you such a strong lady kat sini. Ada ni Kak Cik Su kita cakap wanita hebat. You adalah wanita hebat. Subhanallah, astagfirullahalazim, subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Sebenarnya aku nak nangis tapi aku kena tahan kan, kalau aku nangis kan tak bermakna lah Nur Ain saya kat sini. Betul. So, guys, jangan lupa ketika kawan anda share kepada 5 group because mungkin kat sini rasa ada yang tengah stres. Kita tak tahu siapa seka-seka kita yang tengah stres, rasa macam kan dia rasa aku rasa macam nak mati. Ini Mama macam rasa macam ada fikir macam tu macam stres lah, macam lebih baik mati gini. Tapi bila berbuang ayu ni sekarang ni macam apa yang aku cakap tadi petang tadi macam you get what I mean? Kadang-kadang kita ni main cakap ikut perasaan, emosi, tapi bila you dapat jumpa orang yang betul-betul bangkit, which you give another second life ni macam jangan main-main lah, seriously. Jangan main-main. Okay, itu yang Mama belajar dengan you, Kak Ayu. It's very strong, you're such a strong lady. Okay, macam ni lah. Maha kuasa, maha hebat, maha suci Allah, tabarakallah, semua daripada Allah guys. Semua daripada Allah. Kak Nur takkan ada kat sini tanpa izin dia. Dan basically Kak Nur cakap, kalau korang tanya Kak Nur apa yang Kak Nur boleh buat besok, lusa akan datang, Kak Nur tak boleh nak cakap dah. I cannot say. Tapi I kena ada impian. Because like last time I fikir impian I, hutang I tak settle lagi guys. Takkan aku nak mati tinggal hutang. And then I ada satu impian, I nak jadi ibu. I nak bersalin walaupun dalam saintifik menyatakan I ada risiko untuk beranak, kalau I beranak I mati. Tapi I dah dapat I dah dapat buktikan kepada doktor yang I hidup lagi 2 tahun, so most probably I can be a mother kan. So when dapat benda macam tu, so I rasa macam ya Allah, apa yang aku janji dengan kau selama ni? Kalau aku bertuhan, aku bertuankan dengan pangkat, aku bertuankan dengan manusia, aku bertuankan dengan awak tak buat klinikal, awak bukan doktor lagi. Sebab lesen Kak Nur dapat kat OKU, Kak Nur tak boleh buat klinikal. Because I got benda-benda which is bahaya untuk I sebenarnya. Dan daripada tu, and then daripada tu baru dapat tahu, rupanya I ada kemahiran bercakap, I ada kemahiran bercerita. Sebab kalau korang pergi lepak-lepak lah tadi, korang pergi lepak-lepak kan, kalau korang buat perangai kan, mesti orang cakap, alah kau ni tak ada otak ke? Macam tu. Hai, otak kat mana? Kat lutut ke? Biasalah tu kan, kena cerca sama-sama diva tu kan. Tak ada otak lah tu, otak kat mana? Nanti korang boleh jawab secara saintifik dan secara Islamik, kenapa Tuhan pandang hati? Kenapa Tuhan pandang hati guys? Sebab apa? Sel yang ada dekat kepala otak kita ni bebe, sel tu Allah takdirkan dia ada dekat jantung kita, dekat hati kita. Wow. Which is kalau kau dengar lagu, sometimes lagu tu terpasak dekat telinga kau, dia boleh pergi turun kat hati dulu. Kan macam tu kan? Baru dia masuk diri kat atas. Ataupun dia pergi ke otak dulu. Ni korang mana kau punya kekuatan? So korang lepas ni, kalau lepas tu baru terjawab kat Kak Nur. Apa yang kita buat adalah niat.
Kan Tuhan kata tengok hati, niat. And then benda yang bergerak ni, korang rasa dia bergerak pakai apa guys? Memanglah kata dia bergerak melalui darah. Darah dialihkan oleh air. Lepas tu korang rasa air tu kalau gerak laju, dia dapat menghasilkan apa guys? Energy, tenaga, wave. Okay, so, and then kita back to balik. Kita back to basic, kita keluar balik. Kan kita keluar balik. Kenapa Tuhan kata ikut hati, pandang hati? Sebab ada orang tak bernasib baik. Kak Nur dah rasa tak bernasib baik tu. Kak Nur berada sangat bernasib baik. Degree bertingkat-tingkat orang kata kan. Tapi bila Allah uji pam, berdebuk kau jatuh, berdebuk kau cuti sakit tanpa gaji. Kau nak pergi kerja lain-lain kau tak boleh. Sebab nama kau masih ada isu lah kan, ada urusan ni kan. So apa kau boleh buat? So Allah bagi Kak Nur pengalaman yang sangat mahal. Ini sangat mahal dan tiba masa bila hati Kak Nur terdetik, aku kena beri. Bila ya Allah aku kena beri, ya Allah aku kena beritahu dia orang tak apalah, aku belum dapat lagi income letup-letup. Aku masih mencari-cari because like first year Kak Nur sakit, Kak Nur buat modeling agency untuk catwalk. Tapi model aku tak boleh catwalk, aku rasa memang ranak lah bisnes tu kan. Lepas tu bangkit balik, Kak Nur jadi dropship, jadi agent. Benda yang Kak Nur perasan klien Kak Nur tapi produk orang lain lah. Produk-produk kesihatan semua ni kan apa sajalah yang kata tudung ke apa yang janji aku dapat duit RM1, RM2 tak apalah. Tapi yang kelakar, klien telefon Kak Nur bukan nak beli barang, suka lepak dengan aku berluar perasaan. Lepas tu Kak Nur cakap aku ni sakit tapi macam kita macam the power okay sebab kita tahu yang kita pernah sakit orang tak dengar. Ataupun at least Kak Nur cakap Kak dengan muzik Kak, orang biasa cakap weh pergi zikir Kak, zikir tu kan Kak azan pun mengalun-alun Kak. Kalau Kak rasa macam okay, nak ke arah tu, start daripada akak punya level dulu. Lepas tu dia orang macam dia buat, lepas tu bila jumpa kan, lah okey lah Kak, dia pasal produk tu pasal saya cakap asalnya. Tapi dia sebabkan jodoh tak panjang and then akak ada masalah untuk angkat barang. Aku pernah hantar dropship kat agent door to door pernah hantar, akak apa tu sesat. And then akak pernah tengah buat kereta, akak tiba-tiba minus stroke. Aduh. Itu isu. So timbul itu kalau kau tanya apa perjalanan akak kan. Lepas tu nasib baik ada orang-orang yang setia dengan akak, sahabat-sahabat akak yang faham setia dengan akak, keluarga yang faham setia dengan akak, yang faham situasi akak macam mana. And then Tuan Dimizi cakap, woi kita nak jual barang. Dia jadi kepala akak lah sebenarnya, tolong kira duit, tolong kita tengok. Sebab akak kalau waktu tu kita nak fikir hidup ni bukan itu kita memang kita untuk settle semua benda tapi kita dah tak tahu nak buat apa tau. Okay start and then Asbab yang akak rasa akak boleh bercakap ni bila akak jumpa salah seorang orang yang akak tak kenal, akak try to jauhkan, disconnect myself to dunia luar. Tiba-tiba dia cari akak, dia kata awak pernah bantu saya dengan cerita awak, cara cakap, intonasi awak, suara awak dan pengalaman awak. Berdosa awak tak bantu orang lain. Kalau cakap apa aku nak cakap, aku dah tak macam diva-diva dulu. Aku tak ada apa nak dibanggakan, semua orang nak tengok result duit contoh. Tapi bila aku cakap aku sihat, energi aku sihat je. Energi aku belum transfer duit lagi ni, belum nampak cara lagi kan. So and then dia kata buat. So daripada tu Kak Nur cakap suara aku pun ada lenggok rupanya. So Kak Nur gantikan kelemahan kaki Kak Nur. Kak Nur gantikan kelemahan kat belah kiri Kak Nur. Kak Nur gantikan Kak Nur punya lemah otak aku ni kan. So Kak Nur jadikan dia guna dekat sini. Guna otak kedua Kak Nur kat sini. Wave Kak Nur kat sini. Kepala otak aku kat sini kan, jantung ni kat hati ni kan. So when I'm doing from my heart, okay. So I boleh compensate dan berdamai with my brain yang what I'm trying to say is like badan kita bijak, alangkan telefon pun ataupun gadget apa kita ada pun kita boleh beggar dia boleh buat short circuit yang baru. Ini kan Allah cipta kita kan. So yang buat Kak Nur selalu terduduk dan terdiam. Ya Allah hari ni kau bagi aku macam ni. Thank you. And then macam Kak Nur cakap something dekat korang lah. When we do a business, mungkin kita akan fikir magic number untuk kita sentuh jual pada orang.
Tapi pernah tak terfikir bagaimana kita dapat sentuh dropship kita? Bagaimana kita boleh terus sentuh kita punya pesakit kita, orang yang kita tolong beli barang tu. Dan bagaimana barang tu ataupun apa yang kemahiran awak ada bantu orang tu sakit, sihat dan dia boleh selamatkan keluarga dia satu dunia. Kalau kau tanya akak ni, tolong bisnes yang selamatkan mana, dia akan selamatkan orang yang kat rumah tu. Awak yang atas-atas ni, lah. Tapi kalau awak ada masalah hati, awak ada tinggal rasa macam Cik Su, dia hantar tim dia dekat Kak Nur dulu, Tim Al-Azad. It's like, we share our feeling, we share our ni, and then kita lagi tip tau pada Kak Nur. Bukanlah Kak Nur macam, sebab Kak Nur memang mengaku, Kak Nur tak boleh handle legend, stokis, everything tu sebab systematic. It will susah. Tapi Kak Nur boleh bantu peniaga-peniaga luar sana ataupun orang-orang sakit luar sana untuk anda betul-betul sentuh. Bukan sekadar magic number tapi sentuh mereka. Sentuh mereka. Music, energy yang sentuh mereka. Kau bayangkan, kau buat lagu macam-macam kan. Yang dengar anak dia yang ingat bapak dia ding dong 360. Tersebut pula kan. Anak dia yang bunyi-bunyi. Nampak tak? That's why dulu pernah lah. Guru Kak Nur tanya, doktor jual apa? Jual kasih sayang. Rupanya Nur akak energy Kak Nur Kak Nur punya what we call that, what I'm doing, what I'm sharing is like energy I yang sentuh diorang. Tapi tak boleh lah nak kasih sayang kan. Kasih sayang is luas. Betul. Kasih sayang is luas. I think macam tadi you share about, okay Kak, apa dia? Okay. Itulah. Kita kalau dah bercakap, kalau dah terdeep balik benda semua ni, panjang cerita kan. Okay, mungkin ada orang kata music melalaikan, music memasukkan neraka. Yes, waktu dulu masa mula-mula Kak Nur nak berhijrah pun Kak Nur takut. Macam mana ni, aku ni jenis yang kalau dengan, kita suka music. Kak Nur memang selalu tak sedap tapi suka music. Kalau dengan music tu berpeluh-peluh lah orang cakap kan macam something yang wow macam tu kan. Itu pendapat akak lah. Orang cakap apa, music ni melalaikan lah, apa, berdosa lah kan. Lepas tu akak tersentap dengan Dr. Aisyah Dahlan, guru akak yang bahagian brain ni, dan dia ada ilmu tasawuf juga, ilmu agama. Dia try to seimbangkan dengan orang yang lingua franca macam kita, orang Indonesia, dia daripada Indonesia. So cara cakap dia tu mak-mak yang sentuh orang bahasa lingua franca kita. Malaysia boleh faham, Brunei boleh faham, Singapore boleh faham. So Kak Nur punya target orang-orang kita yang guna bahasa kita sebab Kak Nur pun ada problem speaking in proper grammar language. I can speak English very well, but when I speak English is so like kan macam tu kan. So kenapa Kak Nur tak tolong? Sebab Kak Nur dulu sebelum jumpa ilmu-ilmu semua ni, semua cikgu-cikgu Kak Nur Mak Saleh. Dan dia orang cakap universe, energy is universe. So aku ni bukan Miss Universe lagi guys. So aku tak faham universe mana aku nak, energy mana aku nak kan. So bila Allah tarik sampai jumpa, bukan terus jumpa dia, belajar dulu pasal solat dekat Ustaz Irwan kan contoh. Belajar dulu baru combine sesuai dengan diri Kak Nur. Rupanya Kak Nur yang membantu orang bawah ni, bukan membantu yang atas ni. Tapi kalau atas nak Kak Nur bantu sebab kadang kita dah jadi ketua, kita tak boleh nak cakap orang bawah cara hati sebab kita dah jadi macam tu, menghalang kita. Tapi Kak Nur tolong cakapkan, itu cara Kak Nur. Tapi baca Kak Nur cakap tadi, kan aku dah terlupa. Make it simple. Dr. Aisyah Dahlan cakap satu je. Okay, kalaulah awak rasa muzik tu berdosa, okay, kenapa masa kita lahir-lahir kita diazankan dan iqamahkan, dan waktu kita meninggal kita disyahdahkan? Kau rasa aku tak meleleh air mata? Aku ni jadi dia banyak tanya kan, tak meleleh. Kau baru online guys. Kalau cakap tolonglah doakan Kak Nur, dah ada duit, ada rezeki, Kak Nur pergi menuntut ilmu dengan dia, bawa ilmu tu ke sini. Untuk kita, untuk cara kita yang gaya-gaya kita faham. Sebab Kak Nur bukan ustazah, tapi kalau tanya ustaz-ustazah, mereka pun akan related kan. And then kenapa kalau baca Quran ada taranum, ada music, ada apa tu, harkat 2, harkat 4, harkat 6, harkat 5. Kalau kau nyanyi kau kena ada dia tu kan, ada kan? Nampak tak? Sama juga P. Ramlee, Nasir, diorang semua menggunakan melodi dari Al-Quran. Dan so lagu diorang semua memang senang touch people feeling.
Kalau P. Ramlee tu sebenarnya P. Ramlee tu dia tak boleh nyanyi sebenarnya. Tetapi sebab dia kuat dalam baca Al-Quran, dia sama dengan M. Nasir. And these people sebenarnya dia dapat melody. Kebanyakan lagu semua dia orang buat datang dari Al-Quran. Sekarang kita fikir mana kita dapat melody ni semua. That's why kalau you tengok betul-betul orang-orang yang selebriti, artis ni semua sebenarnya diorang ni ada yang tafiz, dia ada few selebriti dari sekolah tafiz, ada yang banyak kuat baca Al-Quran. That's why diorang bila menyanyi tu memang next level lah. Sebab diorang kuat dari situ. And which really touch my heart. Which really Kak, thank you so much Kak. Kak memang wow. You are memanglah betul saya agree dengan Cik Kak Zidi. You are memang hebat orang dia sebenarnya. Aku tu dia benda lain macam-macam daripada siang tadi menggigil nak cakap apa kan. Aku cerita benda lain macam mana ni Apa then kita boleh buat part 2 Kak? Kita boleh sambungan. Okay, maybe Akak boleh share apa yang Akak tulis kan, because memang yalah kita, it's very good, it's very nice because bukan sebab this platform sebenarnya Momo buat bukan sebab nak orang beli apa tak. It's a platform for, because I realise that because Momo dah in that line of music. Music punya struggle sama dengan business punya struggle. Dua-dua ni perjalanan dia sama je. Macam artis, problem-problem dia sama. Brand and all these things. Sama je dengan usahawan. Sebelum Akak terlupa nanti kau pergi jauh. Kan Akak cakap business dia bukan berada dekat kau punya personality ataupun kau punya DNA ataupun kau punya kepala otak ataupun di hati ataupun darah daging kau. Kan? Tak semesti, tak. Okay, benda tu business adalah satu anugerah yang menyatukan semua ni untuk fokus pada kita. Itu kalau nak kita kupas kemudian. Sebab kalau nak kupas nanti sekarang semua orang bukan setakat jingle je guys. Nanti korang terus nak ada lagu tema dengan lagu korang sendiri dekat korang punya company. Itulah maybe I would love itu memang sebab pada Akak kan benda pada Akak is like kita ada tanggungjawab masing-masing. Badan kita kalau satu pun tercabut, bulu ke kita punya kulit tercabut, kita rasa pedih. Kita akan pandang benda yang besar, alah kaki aku, muka aku, padahal jerawat tu keluar dia keluar satu kan. Cuma Akak punya sakit ni Allah bagi ujian, kalau Allah tunjuk kat luar Akak tak kuat. Tapi Allah tunjuk kat dalam, yang Akak kena cakap okey lah, bagus lah ya Allah untuk aku berimajinasi je. Untuk aku berdamai. Kalau nampak, sebab Kak Nur ni jenis yang kalau aku buat personality test, Kak Nur lebih kepada intrapersonalize. Tengok susah nak keluar sebut kan, sebab itu salah satu simptom Kak Nur. Inter juga ataupun linguistik dan visual. Kak Nur ke arah tu. Kalau kau bagi aku berapa produk stok apa semua tinggal memang ke laut, itu Kak Nur dah bukan attitude Kak Nur. Maksudnya bukan Kak Nur punya perbuatan. Macam kau punya kekuatan adalah maaf kau pula macam Tuan Berg punya kekuatan. Kau punya ni adalah kau seorang yang melankolik kan, contoh kan melankolik, tapi kekuatan kau adalah music, which is kau boleh survive. Orang yang music ni kenapa dia boleh survive? Sebab dia ni macam bukan survivor, dia independent. Kalau kau macam tu kat dia, contoh, dia tak boleh berkembang. Sebab music pada dia wave energy yang sangat kuat, zoom. Kalau dia kerja dengan orang memang tak boleh lah. Macam tu contohnya, sebab tu dia kena bantu orang. Dia kena tolong orang, bagi dia punya idea, boom. Macam tu. And then kalau macam kena sebab saya ada masalah tu. Saya tak boleh kerja dengan orang. Sebab saya pernah tukar bekerja Kak. Sampai satu tahap saya cakap, ni bukan pasal kerja ni pasal diri aku. Sebab Mama kerja dengan dia tak boleh. Dia boleh kerja yang gaji besar ke gaji kecil ke. Mama bukan macam tu. Tapi Mama memang tak boleh kerja. And sekarang ni Mama ada team Mama yang Mama nampak macam kau ni macam aku lah. Macam pasal kita dua memang rapat buat music, which is my producer. Dia pun tak boleh. Dia pun macam asyik balik kerja marah. So bila you cakapkan tadi, bisnes kita memang betul Kak. Saya macam tak tahulah bila saya kenal diri saya kadang-kadang macam
kau ni terlampau bantu orang. Kadang-kadang kau share ni terlampau share banyak sangat. So, itu saya macam bila you cakap tadi kan, energi saya adalah macam Tertrigger. macam you cakap memang I suka macam benda yang laju, yang macam yelah macam fast pace gila, macam energi tinggi. Macam ada orang komplain macam Momberg ni dia tertanam power bank ke? Kenapa dia macam dia punya semangat tu, energi dia lain macam. So maybe it's okay kak, I boleh share sikit because this is very interesting. Sebab macam agak tadi cakap, saya belajar kan dari hati, you know, memang music ni dia feel. Kadang-kadang bukan Momberg tak nak buat lagu tu, kadang-kadang Momberg kena hold sebab Momberg tak rasa dia punya feel. Because it's the feel tu. Kalau tak feel, kita buat lagu macam mana pun. Pernah Momberg buat satu projek tu dah tak tahulah 10 lebih kali lagu bertukar. So it's really interesting. Momberg tak terfikir benda-benda energi ni dalam music semua. Tak terrealize. Sebab to be honest, kenapa Momberg menggunakan platform ni, sebab Momberg ingat apa mentor Momberg cakap, Shifu Najib Azhar cakap, you guys ada business circle. Pergi jumpa diorang satu persatu buat live. Dan Momberg nampak tak ada orang buat. Sebenarnya bila buat tu Momberg belajar, kalau lah kita business network kan, kalau kita pergi networking jumpa orang ni, kita kenal, kita belajar sesuatu. Lagi-lagi dengan businessman. Apa lagi business circle kita yang ni? Macam semalam Cik Su, macam circle Momberg kan dengan team Momberg. Momberg tak tahu apa luahan dia. Beberapa live diorang cakap, sebenarnya kita dah hampa dah dengan music. Kita cuba tak jadi. So Momberg rasa macam, aku ada tanggungjawab. Lepas tu semalam dengan Cik Su macam, nampak macam mana Cik Su boleh ubah kehidupan dia. Change. You know, you need to have certain changes. Habis tu hari ni, Momberg belajar macam, kau jangan main ni. Kan macam kau ada satu tanggungjawab yang Allah berikan kau, tanggungjawab yang music ni, Allah bagi kau talent ni, energy ni. Ni lah power kau. Lepas tu tadi petang tadi cakap, aku penat lah hidup macam ni. Mati bagus. Macam tu. Saja cakap kan. Tapi bila you cakap macam ni, you ada 2 tahun, jangan main ni. Bila talking to you lah, macam I realize macam, jangan main. Ni jangan main. Orang dah pernah lalui betul-betul. And kadang-kadang kita tak nampak benda-benda ni. So itu yang Momberg nampak, yang Momberg belajar hari ni with you. A lot of things yang Momberg macam, Allah, ada sebabnya kenapa Momberg diberikan. Macam you cakap tadi, kau punya energy adalah untuk bantu orang. Sebab itulah, maybe you boleh share dengan I apa yang sebenarnya Momberg punya kekuatan. Mungkin dari situ. Because kadang-kadang bila you buat, bila you ada, I know you ada your own program kan. Tapi kadang-kadang macam, alah ni semua setakat nak program, nak cakap bantu orang. Tapi bila you share dengan I ni, I macam, nak sign up lah you punya next program. Tak payah sign up program akak. Akak sudi membantu korang jemput akak. Because like dulu sebelum akak tahu yang akak boleh bercakap, akak banyak tolong kawan-kawan akak yang jual insurans. Tolong tau. Kosong dia tanpa payment. Sebab aku tak tahu yang idea aku berapa harga. Sampai satu tahap sahabat akak yang diorang risau sebab klik-klik akak most of them dah jadi specialist klinikal lah. Tapi bila diorang tahu yang macam, are you sakit? Seriously? Akak betul nama sakit akak je semua dah terdiam. Sampai kawan akak kata jom datang aku dekat hospital Sabah sebab dia tengah training sebagai pakar bedah otak kan. Nak tolong akak. Akak cakap, babe, aku ni bukan ada ketumbuhan, dia dah terbakar. Kalau siapa kaya nak bagi aku otak, bagilah. What I'm trying to say is that I make a joke with them to nak calmkan diorang kan, alhamdulillah. So from that, and then bila akak dapat tahu akak boleh macam ini, atas guidance my counselor, my psychiatrist, my psychologist yang still help me to macam ni sampai diorang cakap, Kid, you ada something. And then diorang invite akak pergi hospital, first lah hospital Keluang. Itu baru akak dapat first payment. My friend bagi. My friend kata, this is your value half an hour. Kak Nur nangis. For the first time I tengok amount ni, I nangis. Itu pun selepas Kak Nur balik kelas daripada first class kita. Itu Kak Nur menangis dan Kak Nur sangat happy. Macam dapat 40,000 babe, 400 babe. Aku nangis dan aku happy. Dan Kak Nur singgah Melaka sebab sahabat Kak Nur seorang-seorang kat Melaka. Dia tahu yang Kak Nur tak boleh long distance driving. My condition, I tak boleh drive waktu panas. Memang ke laut.
Dia takut aku pergi laut, so dia kata, aku dah masak, turun kat Melaka lah, so turun kat dia. And then rezeki, ada job yang Kak Noh tolong sahabat Kak Noh yang stroke dekat sebelah Kak Noh. Dia kena pindah rehab Melaka. Dia cakap, babe aku kat rehab Melaka nampak IG kau, video kau dekat sana. Mel lah datang sekejap. Dia cakap yang tu kita jalan-jalan. Sebab dia tengok Kak Noh dah pakai tongkat tau. Lepas tu Kak Noh pergi tengah dia. Dengar, asal dengar. Hari tu Kak Noh terdetik, what I'm doing is not because of money. Yes, I have to. But the power of sharing yang kau bayangkan, Kak Noh lepak situ. Just nak jumpa dia setengah jam je daripada highway tu kan. Aku nak balik KL lah sebab ada kerja nak buat kan. Dia cakap dengan Kak Noh satu je, dia kata, boleh tak tolong bercerita dengan kawan-kawan aku punya ward ni. Ada yang macam kau lagi teruk. Boleh babe, cerita je hal kau. Kak Noh lepak macam ni, borak macam ni dah. Dengan penat-penat, sakit-sakit pinggang kan. You know, bila jadi macam tu, yang buat Kak Noh tersentak, kawan Kak Noh cakap. Dia cakap kan, dia okey sikit daripada Kak Noh lah, something like that lah. Tapi Kak Noh dah okey, dia masih diuji lagi. Lepas tu balik tu baru Kak Noh fikir, otak ni, music yang wave ni Allah bagi hadiah. Sebenarnya semua tu install dekat kepala otak kau dengan hati korang. Dan cara awak membesar, okay, itu yang masuk dekat bahagian otak kita ni yang depan yang kita sujud ni. Itu yang meng-highlightkan ataupun men-trigger ataupun mencambahkan awak punya bakat-bakat dekat parietal part, umbun-umbun yang mak-mak kita selalu pegang tu. So such in case, okay. Okay, itu peperangan yang Kak Noh lalui. Dan sebenarnya kalau orang kata, Bek kau dah berubah lah Bek, kau tak macam dulu. Dia bukan sebab kau berubah kau kena sakit, tak ada tu. Tapi sebab otak kau tu, something happen, dia tumbuh yang baru. Itu adalah jihad diri kita sendiri. Jihad diri kita sendiri Bek, kan. Macam kau dulu mungkin lain. Tapi sekarang attitude tu ada tapi better. Sebab tu Tuhan cakap istighfar, taubat, everything tu. Sebab dia tahu yang hamba dia unik. Betul. Agree juga. Unik. Betul. And then hamba dia tu ada ini disebabkan oleh, kalau yang tumbuh-tumbuh ni sebab energi. Energi ni dia memang orang kata benda tu dah ada, dah install. Tu yang Kak Noh cakap, kalau music kalau kata 5 second, secepat 5 second dia boleh berhubung. Betul. So it's very interesting. kalau nak cakap pasal attitude 4 ni memang menarik kan, kita cakap sampai 12:30 malam. Kalau ada orang nak dengar kan okey je, sebab agak memang tengah tenaga ni, kumpul tenaga untuk korang ni. Ataupun nak buat yang kemudian pun boleh je, ataupun nanti kau buat video sikit-sikit bagi diorang untuk diorang tahu harga yang bukau ataupun kita semua ni, apa yang kita buat adalah tenaga. Mungkin orang nampak orang yang bisnes ada produk, tenaga dia produk dia berkilang-kilang. Untuk orang yang servis, orang akan pandang kita, apa yang kau buat? Kau tak jual apa, jual IDU je. IDU pun perlukan tenaga, ini pun perlukan tenaga, ilmu kemahiran, kau punya bakat perlukan tenaga. Betul, interesting kan. So benda tu baru faham tak produk dengan servis. Dulu akan tak faham, akan ingat produk, servis. Orang tak faham, produk, servis is energy yang sampai pada orang. Yang ia kena bercambah. Betul. Really appreciate. Really appreciate Kak apa ni? I think I'm gonna call you one more time. Kita akan call you lagi sekali maybe on the next week apa untuk lagi. It's very interesting sebab benda-benda ni kadang-kadang kita terlupa because dalam business ke, it's not about business sebenarnya, it's about kehidupan. Kadang-kadang benda-benda all these small details sebab macam ni tersentak tak? Seriously, terfikir-fikir ni macam tadi you cakap you left with 2 hours, 2 years to live. Kan lagi 2 tahun you nak hidup ni. Bagi mama sekali dia macam benda tu yang main kat laut tak mama fikir. Kalau lah kita, kadang-kadang kita tak appreciate apa yang kita ada. Kadang-kadang kita cakap, aku appreciate, aku syukur. Tapi syukur sesyukur-syukurnya tu macam mana? Macam you know when, that's why orang cakap macam, dia macam konsep dia macam, kenapa orang tu pakai sarban? Sebab dia selalu mengingatkan anytime dia akan pergi dan dia nak kain kapan tu, pakailah untuk dia lah. That's why orang yang pakai sarban tu memang orang tu level yang dia faham lah. Kan mana nak pergi. So when people keep thinking of this, bila you fikir contohlah you lagi 2 tahun je nak pergi,
Oh, saya rasa banyak lagi yang nak kupas sebenarnya, nak tahu lagi apa you punya proses, macam mana perjalanan you, which is very interesting because I think this will people will appreciate people's life. Dari appreciating life tu lah, dia akan buat betul yang perbaiki lagi. Sebab kadang-kadang kita berbisnes ni, oh nak kejar sales, nak kejar ini, oh ni. Tapi kadang-kadang kita kena fikir about, about the real meaning. Kalau betul-betul lah you pergi. Lagi satu energy ni, macam you tadi cakap, how sebenarnya you, bila kita dah kenal betul-betul energy kita, then kita boleh tahu. Macam you cakap dengan I tadi, you cakap, Mombot ni memang tak boleh kerja dengan orang. Dia memang kena bantu orang. Because I feel better bantu dari Mombot nak bekerja. Because Mombot pernah bekerja and it's really tough. It's really tough for me. So that's why banyak benda yang actually which is very interested, and I think it's best. I tahu you ada your own program kan kak? Ada maybe boleh share ke apa, and sesiapa yang nak ikut Kak Ayu kita, kejap. Ini page dia. You guys can feel free. Masuk Nur Ayu Sahad. Okay, Deka Spice Soalan. Maybe you boleh share sikit apakah meaning Deka tu, and I love this video. I suka video ni yang really make me think. Make me think about, tak tahu, it's very unique macam mana you buat, and I think you ada buat live kan, you boleh share about how all these things. So I think sesiapa yang nak ikut boleh follow Nur Ayu Sahad. I really appreciate. Thank you so much, Bert. And I rasa tak cukup masa ni kak, betul-betul. Kalau boleh ada masa lagi, I think kita boleh berbual lagi banyak. Boleh lah. Really, kalau katakan ada orang thumbs up, thumbs up, akan boleh continue another 15 minutes untuk korang boleh tidur weekend ni. Nanti kalau tidak, nak tunggu episod 15 minit. Bert ada masa tak? Kalau boleh okey je 15 minit, sebab akan tahu perasaan when macam ni, aku beli ice cream, bestnya kalau ice cream tu ada extra untuk bagi. So Kak Nur memang akan bagi extra. Don't worry, 15 minutes lagi, hopefully dapat membantu untuk korang bertenang supaya nanti next minggu depan Kak akan datang, insyaAllah ada rezeki kita jumpa, lagi better. Akak ni jenis yang cerita, kalau cerita aku tak boleh cerita yang sama-sama, nanti aku lupa. Faham. Saya dah kata kak, because kita dah faham apa yang akak alami, and I think if more people know about this, I think they will bring more awareness. Macam Kak Cik Su kita cakap, video ni memang hebat. Okay kak, thank you so much for sharing your stories. It's not easy because bukan senang orang nak explain kehidupan macam mana kan. Everyone has a story, but when you hear more of this story, you akan belajar sesuatu. That's why sebaik-baik manusia adalah memberi manfaat. Because itu yang membuat nampak bila, I don't know, maybe energy yang you cakap tadi, rezeki Allah juga, ilham, bila membuat nampak macam mana aku nak bring my friends, macam mana aku nak bring my circle balik, nak dapat energy balik, semangat balik. So itu yang membuat nampak, that's the reason why every day kita buat ni hari-hari. I will try to gather as many people. Memang tak kisah, memang cuba setiap malam untuk share benda-benda ni. So okay kak, ada tak apa-apa last words, anything that you want to advise sesiapa yang tengok kita ni? Thank you so much for watching, especially Cik Su kita all the way. Dia meluangkan masa dia, walaupun I tahu Cik Su kita busy sebenarnya. Cik Su busy, dia ada agent nak jaga, dia ada anak dia yang 2 special. I realize, wow, hari ni Mama diketemukan banyak orang yang hebat, which I rasa macam, that's why I say usahawan ni adalah orang-orang yang superhero. The real superhero adalah usahawan. The real superhero adalah orang yang membantu orang lain. Because you guys ada, everyone ada very special power tau. I think macam tadi Cik Su cakap, setiap kita ada kekuatan. So I think the real superhero, kalau you tengok macam mana orang create story superhero ni, sebenarnya I think diorang banyak mendengar dan tengok benda-benda yang luar diorang punya, on the other side of the angle. Macam you nampak, you lah macam kakak energy bagi I. You ada energy, superwoman energy. Cik Su adalah orang yang penyabar. Bertahun-tahun, and a very special person. So I feel like, wow, banyak lagi momen nak jumpa orang-orang yang special ni. Because kita tak pernah duduk berbual macam ni. I think kita tak pernah cerita benda-benda macam ni. Sebab bila live ni, because you tahu niat kita nak beri manfaat, itu yang terkeluar semua benda. Okay, so kak, any last words sebelum kita akhir kita punya live hari ni? Berbual bahasa baku tau. Okay. Wah gitu, seperti itulah. First of all, Kak Nur nak cakap thank you so much pada masa-masa anda, mungkin anda tengok sekarang atau anda akan tengok akan datang. Ini semua adalah Tuhan hadiahkan untuk kita sampaikan. Okay, jangan pernah nampak ini daripada Kak Nur, kan? Ini daripada siapa yang gerakkan.
Okay. And then tu je yang akan nak cakap satu benda. Kedua, thank you Berg, kau menjadi tangan Tuhan, menjadi telinga Tuhan untuk menyampaikan muzik kepada kami. Okay, terima kasih. Mungkin kau rasa macam Kak Noh klise, Kak Noh klise, bukan. Because like kalau orang yang orang tak melalui, dia takkan rasa. Tapi orang dah lalui, walaupun satu pun setitis kebahagiaan atau setitis kebaikan, itu yang dia akan dipersoalkan dan itu yang dia akan ingat. Kalau tak ingat kat sini, ingat kat sini. Okay. And then ketiga, orang bisnes adalah untuk semua orang. Sebab kita pun buat bisnes dengan diri kita. Nak bangun pagi tu bisnes. Kita bermodalkan 24 jam. Dan apatah lagi kalau bermodalkan tinggal 2 tahun. Kau rasa kalau kalian selalu ingat benda tu, it's like where you want to touch people, where, when, whatever and what apa-apa, kan. Dan Tuhan tak pernah cakap kau kena sedekah dengan benda-benda yang buang cangkaan. Start apa ada dekat Amin. yang dibagi ni. Tangan ni gerak daripada apa? Tenaga. InsyaAllah. Okay. So thank you Kak. Thank you so much Kak for giving the time. I tahu you ada buku nota tu Music is Energy. Memang I nak kupas. We will talk more. Kita akan discuss. And I betul-betul rasa macam I got to help you out juga. InsyaAllah kita akan work to see what we can come up with. Okay, so that's all about this. Siapa rasa benda ni bermanfaat, okay. Thank you so much. I doakan you guys semoga dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan anda. I tak tahu hari ni, it really touch me dengan cerita-cerita, and I think she deserve to be called as doctor, kan? Dia membantu orang, dia membaiki orang dan dia mengalami pengalaman tu, and I think that is the most expensive thing. So sesiapa yang ada apa-apa, if you guys want to be part of this program, walk the walk, talk the talk, sebenarnya is because apa yang kita cakap kita buat. Itu adalah the whole idea, sebab itu adalah motivasi Mama tak nak stop program ni. Mama nak keep going on because macam tadi memang Mama nak kupas dari Dr. Ayu macam mana sebenarnya Mama punya energy ni. Okay, so sesiapa nak follow jangan lupa follow Kak Ayu kita, okay, Dr. Ayu kita. And that's all about it. Thank you so much. I doakan you guys semoga dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan anda. Thanks so much. Peace. Wassalam. Sign off. Monberg Kingsman. Not tanam brand, yeah.